Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome again to this channel, Zaini Jai Healthy Lifestyle, tentang perkongsian cara hidup sihat dan juga cara hidup sihat secara berlari. Okay. Hari ini saya nak berkongsi satu perkara tentang yang berkaitan dengan berlari untuk sihat, iaitu tentang keselamatan kita ketika berlari, ataupun saya nak kongsi sedikit tips, tips keselamatan ketika berlari, terutamanya bila kita berlari di atas jalan raya. Okey. So, sebab kita ni tak semua kita ni berlari, kita jarang berlari di track, di stadium dan sebagainya. So kebanyakan kita ni berlari di jalan raya. Jadi amat penting kita menjaga keselamatan, sebab untuk kita elakkan satu, aksiden ataupun kemalangan. Kedua ialah kita nak elakkan jenayah. Okey, jenayah. Okey. Okey, yang pertama, tips saya yang pertama ialah, ini berdasarkan semua yang apa yang saya kongsi ni berdasarkan apa yang saya pernah sendiri perhatikan, okey, dan juga alami, dan juga apa yang saya tahulah daripada perkongsian dan juga pembacaan lah. Okey. So yang pertama, bila kita berlari di jalan raya ni, okey, tak semua jalan raya di Malaysia ni direka bentuk dengan kemudahan untuk kita berlari. Okey, tak semua ada kemudahan untuk berlari, laluan khas untuk pelari, okey, dan juga laluan guna sama ataupun ada bahu jalan untuk orang berlari. Okey, kalau ada pun untuk motosikal. Okey, itu kebiasaannya lah. Okey, so apa yang berlaku biasanya, okey, bila kita cari tempat berlari, kita buatlah tempat kita berlari. Bagi saya, ada jalan sibuk, okey, cuba elakkan jalan yang trafiknya tu sibuk. Okay, elakkan jalan di mana trafiknya sibuk, supaya kita boleh elakkan diri kita daripada risiko kemalangan. Sebab apa? Bila tempat sibuk ni kita tahulah ada lori, ada kereta, ada motosikal, even ada penunggang basikal. Okay, so elakkan laluan yang sibuk. Kita cuba cari laluan-laluan yang, okay, contohnya kawasan perumahan yang tak sibuk. Sebab ada kawasan perumahan jalannya sibuk, ada main road dan sebagainya. Cari kawasan taman, kawasan-kawasan yang kurang sibuk, okay, yang paling minimum trafik lah. Itu cara yang pertama. Elakkan berlari di jalan raya yang sibuk. Okey. Okey, yang kedua ialah, okey, bila kita berlari ni di jalan raya ni, cuba jangan berlari ikut arah yang sama dengan arah trafik. Okey. Elakkan berlari dengan arah sama dengan arah trafik. Supaya kenapa? Sebab bila kita ikut arah yang sama dengan arah trafik, kita tak nampak apa yang datang di belakang kita. Okay? Terutamanya kalau waktu malam. Siang sekalipun, kita tak nampak apa datang belakang kita. So, kenapa? Bila kita tak nampak belakang kita, satu, kita tak nampak kenderaan yang datang. Mungkin kenderaan akan langgar kita. Mungkin dia mabuk ke, okay, mungkin dia tengah guna phone ke, okay, terlanggar kita. Ataupun mungkin penjenayah. Dia datang di belakang, kita tak nampak, kita tak boleh buat apa-apa. Tiba-tiba mungkin dia dua orang, kita seorang. Kita solo runner, dia datang naik motor. Dia dua orang, kita seorang. Datang di kita terus overpower kita, gone. We cannot do anything. Nak run tak sempat sebab datang di belakang. Kita tak nampak. Sebab tu mesti berlari dalam di jalan raya ni, berlarilah di laluan yang, okay, laluan yang kita berlari arah yang bertentangan dengan trafik. Supaya kita boleh nampak apa yang, okay, apa yang ada kat depan kita. Ada apa depan kita. Supaya kita boleh bertindak. Contohnya kalau kenderaan. Sebab saya pernah larian di acara atau juga larian solo saya. Okay. Saya pernah di Bukit Tungku PL tu, saya nak naik ke atas. Okay. Ada kenderaan ke bawah, arah saya lah. Saya nampak dia jauh kenderaan tu, dia masuk simpang arah saya. Saya ingatkan, teruslah kan. Rupanya dia makin rapat makin sampai dekat saya terpaksa lompat mengelakkan dia. Rupanya dia guna handphone. Awal pagi, dia leka dengan handphone. Hampir langgar saya walaupun bertentangan dengan trafik. Okey, mujur saya dapat nampak dia. Okey, satu lagi di saya masa tu di acara maraton awal pagi mula awal pagi. Okey, ada lori, ada kereta. Okey, kereta laluan tu ada kon tempat runners kan. Ada laluan untuk runners lah. Okey, against traffic. Okey, tiba-tiba kenderaan ni ikut belok cantik, dia nak masuk walaupun ada kon, dia nak masuk ke arah laluan runners. Sampai runners terpaksa lari belok. Sebab apa? Rupanya pemandu mabuk. Saya pernah sendiri alami benda tu. So tips yang kedua ialah elakkan, okey, janganlah berlari, okey,
mengikut arah trafik, against traffic. So kita boleh nampak apa depan kita. Okey, nampak apa depan kita. Okey. Okey, kemudian yang seterusnya, yang ketiga ialah, kalau bila kita berlari dalam kumpulan, terutama kita berlari dalam kumpulan, kisah 2 orang ke 3 orang ke 4 orang ke, okey. Elakkan berlari dalam keadaan bersaing-saing macam ni. Okey. Kita berlari dalam keadaan lining macam ni. Macam ni. Okay, walaupun jalan pun kita tak sibuk tapi kalau selagi jalan tu ada kenderaan yang lalu lalang, okey, walaupun dah against traffic, elakkan berlari dalam keadaan kita macam ni. Kita kena berlari dalam keadaan lining, depan dan belakang. Okey, itu lebih selamatlah. Okey, sebab kita takkan ambil bahagian jalan kita. Okey, bahagian jalan yang kita lalu itulah walaupun kita against traffic. Okey, itu yang apalah. Kemudian, okey, kita kena kita kena faham juga route laluan kita tu kan. Route kita nak lari tu, kita kena faham study route tu apa. Kita kena pastikan mana area yang high risk. Okay, ada setengah route tu ada selekoh patah orang kata kan. Kita tak nampak walaupun kita against traffic, kita tak nampak kereta tu sampai last minute dia keluar. Okay, kita study. Bila kita tahu sampai kawasan tu kita akan ambil langkah keselamatan. Okay, kita akan ambil langkah keselamatan, kita akan berhati-hati, kita akan jauh sikit ke tepi dan sebagainya lah supaya kita boleh elakkan daripada kenderaan yang datang dan sebagainya. So itu contoh simpang, okay? Macam selekoh, simpang, okay? Simpang, kemudian turns, all the exit, all that turns. So kena tahu, kawasan-kawasan kita tahu ada lebih risiko berbandingkan tempat-tempat yang lain lah. Okay, kita study, so kita sampai kawasan tu kita akan lebih berhati-hati, extra careful. Okey. Yang keempat, ini benda asas, paling asas. Okey. Bila kita berlari, okey, terutamanya waktu malam lah, bila kita berlari ni, okey. Yang pertama, seluar, tracksuit ataupun tight ni, okey, biasa color gelap tu biasa. Jarang saya jumpa orang berlari pakai color cerah, ada tapi jarang sangatlah. Okey. Biasanya tight ataupun tracksuit ni biasanya orang pakai color gelap tu biasa, tapi mesti bagi saya wajib lah kalau berlari ni, terutamanya kalau waktu malam, okey, pakailah pakaian yang cerah. Elakkanlah pakaian dark blue, hitam dan sebagainya. Elakkanlah. Melainkan dekat acara tak apa. Bila acara ni, walaupun acara pun kadang kena careful juga Kalau acara ni, kalau short distance fun run tak apalah, okey. Dia macam kalau full marathon kita pagi kan. Tu elakkan jugalah. Okey. So, bila kita pakailah pakaian yang cerah macam baju saya ni. Okey. Okey, cerah. Supaya apa? Kita ni lebih visible bila kita berada di jalan raya. Okey, kita ni lebih orang nampak kita. Biar more visible. Itu je tujuan dia. Kalau waktu siang biasa tak apa, mungkin middle color, mungkin biru kan, okey lagi. Tapi kalau malam saya rasa ataupun awal pagi ketika matahari tak ada lagi, okey, kita pakailah pakaian yang super cerah. Okey, macam kuning, orange striking, okey, green striking, yellow and all that lah. Okey, yang striking color. Pink, all that. Okay, supaya kita visible. Okay, itu dari segi pakaian terutamanya kalau berlari malam, terutamanya malam. Sebab saya pernah nampak tau. Okay, saya dulu selalu dekat Putrajaya sekarang pun ada lagi kot. Saya dulu selalu dekat Putrajaya. Okay, Putrajaya ni kan ramai orang kan. Ada kawasan tu memang banyak lampu jalan, ada kawasan tu agak terutamanya depan galeria tu kan, gelap sikit. Dah lah pakai baju gelap. Okay, baju gelap memang daripada perempuan tu tudung gelap, okay, baju gelap sampai tracksuit gelap, kaki semua gelap. Dah lah gelap, semua gelap. Okay, ikut pula hala trafik. Okay, kadang saya dah dekat-dekat ada runner rupanya. Sebab apa? Kita tak boleh anggap bila kita berlari ni, the other users of the road, contohnya penunggang basikal dan juga pemandu kereta, lori dan sebagainya, akan kisah pasal kita. Okay. Jadi we shouldn't expect they will take care. They akan observe us, they are very 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 careful. Sebab kita ni yang atas jalan, kita guna kaki, dia guna kenderaan. Kita ni dilanggar kita kena, kita cedera, melanggar kita cedera. Macam durian dengan mentimun. So kita kena gelak, kita kena, menggelak pun kita kena. So kita lah kena lebih hati-hati. Elakkanlah, please lah. Saya selalu nampak kat Putrajaya. Okay, memanglah kawasan tu kawasan ramai orang, tapi kau nak orang kenderaan banyak kan, ada cyclist lah, ada motosikal lah, ada lori lah, kereta lah. Okay. Itu segi pakaian supaya kita visible, terutamanya bila waktu malam. Siang pun elok juga pakaian cerah lah. Okay. Satu lagi, selain pada pakaian cerah, terutamanya kalau malam ataupun awal pagi. Okay.
Kalau macam acara macam ultra marathon ke, setengah acara malam, okey. Kalau acara tak apa. Setengah penganjur dia akan tetapkan mandatory item, pakai ni wajib pakai. Kalau tak pakai tak boleh masuk. Disqualified terus. Tapi kalau kita berlari sendiri, okey, kita punya casual run kan, kita regular run kan, malam ke, okey, kita in group ataupun seorang-seorang ke, kita boleh pakai, dipanggil apa? Kita boleh pakai headlight yang kecil tu, headlight. Okey, contoh kat sini. Headlight. Headlight ni murah je, RM9 je. Okey, dia boleh pakai dekat kepala je ni. Okey, kalau perlulah, kalau kita tempat tu memang gelap supaya supaya kita visible. Dia boleh blinking, macam ni. Boleh blinking macam ni sekali. Jadi kalau acara ultra atau trail ini wajib ni. Wajib. Boleh pakai macam ni lah. Supaya kita boleh, satu kita boleh nampak jalan sebab kita boleh jalan tu gelap Yang kedua, kita ni lebih visible. Contohlah, murah je ni. Sini RM9 lebih je dekat Decathlon ada, dekat DIY pun ada. Okey, satu lagi boleh pakai blinker jenis lain pula. Ini yang headlight, ini headlight. Kemudian kita boleh pakai blinkers. Blinker macam ni. Okey, blinker macam ni. Blinker macam ni. Dia boleh blink juga macam ni lah. Blink macam ni. Yang ni kita boleh pakai dekat, okey, boleh pakai dekat kita punya belakang macam ni. Okey, pakai kat sini belakang kita. Okey, kita pakai kat baju kita, kalau kita okey, kita pakai belakang kita macam ni. Okey, pakai belakang kita. Macam ni, kita pakai kat sini. Macam ni. Okey, pakai kat sini. Okey, atau kita pakai dekat pinggang kita lah, atau pakai dekat belakang waist pouch kita kat belakang. Okey, supaya apa? Orang boleh nampak kita lah. Okey. Okey. Semua ni bukan mahal pun. Okey, ini jenis yang blinkers lah. Okey. Kalau ultra event, trail event, benda ni some order wajib lah. Satu lagi tu boleh pakai jenis apa? Tu boleh pakai reflective stripes. Dia ada jenis yang lampu macam ni, ada yang blinking macam ni. Reflective blinker jenis yang letak kat sini kat sini. Okay, lampu macam ni kita letak dekat lengan ataupun dekat wrist ataupun dekat lutut. Okey. Saya satu lagi jenis yang reflective light, reflective stripes. Jadi yang fluorescent kan letak kat sini. Okay, so nampaklah dia kita tu dia akan reflect cahaya lah biar waktu malam dia lampu kereta motor sebagainya. So tujuan dia apa? Hanya untuk kita visible masa kita di atas jalan raya lah, untuk keselamatan kita lah, supaya pengguna-pengguna jalan raya lain, kenderaan boleh nampak kita. Okay, satu lagi yang saya nampak, ini kalau kita awal pagi ataupun tempat tu memang gelap, dia sunyi, kadang-kadang kita tak anggap tempat tak banyak kereta tu tak bahaya, sebab kadang-kadang lori ni dia ingat tempat tu tak ada orang, dia pun tak kisahlah. So ada juga orang pakai, saya tengok reflective vest macam ni. Okay, saya pun beli dulu sebab masuk event lah ni. Saya masuk event untuk ultra event lah. Okay, so ni pakai, dia boleh pakai macam ni. Okay, pakai macam ni, tak tahu macam mana pakai, lupa lah pakai. Macam ni. Okay, pakai macam ni lah. Lama tak pakai dah, pakai macam ni. Okay, macam ni boleh pakai untuk kita dipanggil reflective vest lah. Ni boleh pergi. Dia ada belakang sekali lah macam ni, dia nampak. Ini biasanya kawan-kawan saya nampak, kawan-kawan yang selalu pergi macam di Gunung Route 68 kan, yang group pagi kan, tempat yang tu kita pakai ni, kita lebih visible lah untuk safety sebenarnya. Tapi kalau untuk acara saya tak kisah, sebab kalau kita pergi kat event, dia biasanya wajib pakai. Kalau tak, dia tak boleh pergi flag off terus. Macam mana pula nak buka ni? Allah, dah lama tak pakai. Okay, contohlah. So this is all the gear yang boleh buat kita ni visible dekat atas jalan raya lah. Okay, so contohnya lah. Okay, so itu dari segi how to make ourselves visible, especially dekat keadaan yang gelap ataupun awal pagi ataupun malam terutamanya lah. Okay, so satu lagi, itu tentang kita punya pakaian. Okay, and then satu lagi, kemudian seterusnya, okay, kita perlu route yang kita pilih tu, laluan kita tu, okay, terutamanya kalau kita ni solo runner, elakkan laluan yang ada kawasan sunyi. Sunyi yang jauh pada orang kan. Bahaya sebab mungkin kita nak elakkan jenayah. Okey. Satu lagi, kita mungkin kena lari kan, orang tak nampak susah. Okey. Tengok 2-3 hari baru nampak banyak kita kan, we don't know. So kena elakkanlah tempat-tempat yang sunyi dan terasing. Okey, kalau nak lalu pun kita in group. Kalau kita nak lalu pun kita cukup boleh dengan paling kurang pun 2 orang. 2 orang kita ada kawan in group, kawasan-kawasan yang sunyi. Elakkanlah. Okey. Kemudian running kalau nak tu running in group lah ataupun ada partner. Okay, itu yang untuk kita segi pakaian, okey, dan juga
segi apa laluan lah. Okay. Yang seterusnya ialah bila kita lari long run kan, long run, kita nak pergi mana-mana long run, seleloknya beritahu seseorang kita nak berlari kat mana, bila kita mula, kat mana idea kita nak berlari. Macam kita family kan, kawan, kalau tak ada family, kawan, kita tahu ada orang yang tahu kita di mana. Bukan apa, untuk keselamatan. Bukan anything can happen to us, tiba-tiba kita tak balik kan? Kan nak tunggu seminggu kan? Nak tunggu 48 jam. So kita kena beritahu seseorang di mana dan bila kita mula berlari, di kawasan mana. Ataupun kalau kita lari long run, kita pakailah same time kita pakai handphone lah, bawa mobile phone. Supaya kita boleh dihubungi ataupun senang kita nak berhubung bila ada kecemasan. Macam some feature phone kita ada live tracking kan, boleh buat lah. Kita linkkan yang kita punya supaya orang tahu di mana kita, dan handphone biasanya untuk kita senang kita nak berhubung kalau ada hal-hal keselamatan lah, kecemasan. Tapi macam kalau kawasan dekat kan tak perlulah. Tapi kalau macam for me, macam saya kalau lebih daripada 10 km saya akan bawa handphone. Sebab senang untuk hal kecemasan dan keselamatan lah. Itu dari segi route dan keselamatan ketika route. Yang satu lagi saya nak tambah, yang ni saya tak pakai tapi saya nampak ramai orang pakai. Saya tak kisah pun sebenarnya, tapi saya nak pesan sebab keselamatan. Saya pernah tengok benda ni dua kali. Satu dekat jalan biasa pagi dekat KL, satu lagi masa dekat acara. Lah. Dia pakai earphone ni. Earphone ni ada saya tahu setengah orang dia kena berlari kena ada muzik. Fine lah, tak salah. Tapi bagi saya kalau seboleh-bolehnya, elakkanlah kalau tak perlu kan. Sebab apa? Bila kalau nak pakai pun, pakailah earphone yang sesuai jenis yang selain daripada muzik kita boleh dengar benda lain. Mana kita boleh dengar apa bunyi sekitar kita. Sebab apa? Sebab bila kita berlari ni, kita punya mata, kita punya sight kita ni, mata kita ni terhad. Kita hanya nampak depan kita ataupun bila kita berikan perhatian atau bila kita belok toleh kiri ataupun belakang lah. Tapi risiko kemalangan ni, risiko kemalangan atau jenayah ni, it can come from any angle. It can come from left, left sini. Right sini, right saya lah. Boleh from even top, from back. Bila kita macam tu, kadang-kadang kita tak nampak. Tapi orang mungkin nampak. So orang boleh alert. Orang boleh warning, jerit pada kita. Sebab saya pernah di Ipoh Bridge Run. Ipoh Bridge 7 Bridges Run. Sama, saya nampak dia lari. Lari. Kemudian saya nampak ada lori pickup. Lori pickup lah. Hampir langgar dia. Saya dan few more runners kat belakang ni jerit punya kuat. Dia buat tak tahu je. Macam tu je. Nasib baik. Near miss. Nasib baik. Sipi sangat. Masa kita orang, ya Allah. Masa kita orang kat belakang ni, lega. Dia tak tahu apa-apa. Dia mungkin tak tahu apa pun. Itu sekali. Yang kedua, dekat KL. Ada traffic light. KL banyak traffic light kan? Memang traffic light dah merah. Lampu dah merah. You tahu kat Malaysia ni, some driver dia don't care. Merah hijau, nampak jalan lebih clear je, bentar je. So this runner pakai earphone. Saya tak dengar. Saya nampak kereta tu macam main takkan berhenti punya. Cara dia laju dekat traffic light walaupun dah merah. Runner ni terus, dia ingat mungkin dah merah kan, dia pun nak jalan terus. Dia tak nampak the kereta terdatang from the other side. Saya jerit. Tapi dia runner tak dengar. And the worst thing, dia lalu tu sipi je. CP that car can dapat avoid dia. That's the risk lah. So kalau boleh elakkan, kalau nak guna juga pakai jenis yang kita boleh dengar selain daripada muzik kita lah untuk keselamatan. So kalau guna earphone lah, earphone. Kemudian bila kita, itu dari segi keselamatan kita, elakkan kemalangan dan jenayah. Satu lagi ialah keselamatan kita dari segi apa? Dari segi keselesaan juga, kemungkinan kita ni dehydration. Terutamanya kalau kita buat long run. Long run. Setengah orang dia boleh, so that's why bila long run ni kita kena plan lah. Supaya kita tak dehydrate. Contohnya kita study route tu ada tak macam tempat kedai ke, petrol station ke, 7-Eleven ke untuk kita beli air. So kita bawa duit. Standby je lah. Ataupun alternatif kita malas nak bawa duit semua. Kita bawa air. Kalau kita long run lah. For me long run lebih daripada 15 km lah.
So elok bawa air. Okey, dalam apa? Air boleh kita beli ni. Waste pouch macam ni. So kalau kita berhenti tempat air, kita boleh beli air, kita boleh refill. Okey, dan kita boleh pakai. Kat sini yang kita boleh pakai gunalah. Itu supaya kita tak dehydration lah, senang. Kadang-kadang badan kita ni kita tak tahu kan, kadang-kadang can happen. So it can happen, so prepare lah. Kalau ada road tu ada tempat beli air, kita tahu tempat beli air, dan kalau tak ada apa, kita bawa kita punya bekalan air supaya kita tak elakkan dari kita dehydration dan sebagainya lah, jadi kita ada bekalan air. Okey, yang seterusnya ialah keselesaan. Okey, bila kita lari tu, kita study route, kita ada tak toilet ke apa ke, senang kita nak, anything can happen kan. Okey. Sebab kenapa kalau kita berhenti dia membuang kat merata, kita tak tahu kan. Anything can happen kan, rambutan ke, semak ke, ular ke apa ke. So of course tak selesa lah kan, tapi kalau terpaksa sangat, so elakkan lah. Okay, jadi kita tahu route ni, depannya ada petrol pump, ada toilet, kita prepare for that lah. Okay, so rasanya itu sajalah saya punya perkongsian tentang tips, okay, tips untuk keselamatan ketika kita berlari, terutamanya kita berlari sendiri, bukan di acara lah. Okay, so saya harap perkongsian saya ini ada manfaatnya, Okay, kalau bermanfaat boleh amalkan. Okay, ingat keselamatan ni kita yang jaga. Okay, sebab kita ni pelari, kita atas jalan yang paling sensitif, yang paling senang kena melanggar ke, kita akan paling teruk cedera. Okay, kereta ada insurans ni, semua insurans, tapi dah patah riuk ni, insurans letaklah apa pun. Okay, tak ada gunanya. Okay, satu lagi, kita ni kadang kita ni terdedah perjenayah juga kan, be careful. Sebab apa? Kita ni larian ni kadang-kadang semua mahal kan. Okay, jam mahal, okay, kasut mahal, handphone mahal. So kena jagalah jagalah, sebab ada kemungkinan selain daripada keselamatan kemalangan, kita juga keselamatan kita dari segi kemungkinan berlakunya jenayah pada kita lah. Okay, sensitif dan sebagainya. Kan terutamanya kaum perempuan lah terutamanya. Okay, so with that saya akhiri perkongsian saya ini tentang tips langkah-langkah keselamatan, apa keselamatan atau peringatan-peringatan ataupun pesanan-pesanan keselamatan ketika berlari. Saya harap kalau bermanfaat kongsikan dan juga amalkan. Kalau suka di channel, subscribe and then share. Okay, with that, teruskan berlari untuk sihat, jaga keselamatan, stay safe, okay, because of COVID-19, stay healthy, stay happy, because stay positive. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, jumpa lagi. Okay, until the next video. Bye bye. Okay, bye bye. Okay.